Dan saya percaya bahawa tidak ada orang yang tidak bimbang. Semuanya resah, gelisah dan juga memikirkan tentang pendapatan, tentang mulut-mulut yang perlu disuap, ya, tentang perniagaan, tentang kehidupan, semuanya. Bukan hanya dalam konteks Malaysia, tapi ini berlaku di seantero dunia. Malah ada yang menyifat ini sebagai satu malapetaka yang perlu didepani dengan penuh kebijaksanaan dan juga permuafakatan seluruh anggota negara di dunia ini. Dan dalam merujuk kepada Malaysia, kita juga hari ini akan berbincang tentang apakah kesan COVID-19 ini kepada sosioekonomi, yang mana kalau melihat kita dapat melihat di atas kertas pun memang kesannya agak menakutkan sebabnya berantai dan tidak mungkin dapat dipulihkan dalam masa seminggu dua, memerlukan komitmen yang jitu melibatkan pihak kerajaan, pihak persatuan dan juga semuanya sekali. Dan kita akan berbincang dengan lebih mendalam bersama dengan Encik Nazli Khalifah yang merupakan ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Terima kasih untuk kita di Malaysia. Ya. Baik, kita kenali sebagai IBIM, ya. Ya. Mungkin terlebih dahulu penuntut ingin tahu apakah sebenarnya peranan IBIM selama ini. Silakan. Ya. Persatuan Industri Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia atau dikenali sebagai IBIM ni dah ditubuhkan sejak tahun 1995. Sekarang ni kita ada sebanyak 26 bank menjadi ahli, 11 institusi perbankan tempatan macam Maybank Islamik, Afin Islamik, Bank Islam, dan kita ada 5 institusi kewangan pembangunan atau dikenali sebagai DFI macam Bank Pembangunan, SME Bank, ya. Dan kita juga ada 10 ahli dari bank-bank asing yang diperbadankan di Malaysia, sepertinya HSBC Amanah, Stanchart Sadiq dan sebagainya. So IBIM merupakan platform supaya ahli-ahli dapat bekerjasama untuk membantu membangunkan sistem perbankan Islam di Malaysia. Sistem perbankan Islam Malaysia ni kita tengok lebih kurang 40 tahun baru ditubuhkan dalam sejak 40 tahun yang lalu. Jadi kita ke belakang sikit. Jadi platform ni membantu kita macam mana improve kita punya sistem, macam mana kita punya servis untuk customer dan produk-produk yang kita nak keluarkan untuk customer. Ya. Baik. Kalau soalan asas kita melihat kesan sosioekonomi itu akan menjadi ya, kita tak ada perkataan dia sesuai, tapi untuk memujuk hati akan kesan yang tidak baiklah, ya. Kesan yang mungkin berantai dan sebagainya. Jadi persediaan, mungkin kita mulakan dulu dengan persediaan pihak bank dari segi menyusun atur strategi dan juga memberikan fleksibiliti kepada mereka yang terlibat dengan pinjaman dan sebagainya. Ya. Apakah kesediaan itu wujud dan juga memang perlu dilaksanakan secara menyeluruh tanpa ada sebarang pilihan? Macam mana? Ya. Dari mula semenjak dikenakan Malaysia mengharungi wabak ni, pihak Bank Negara Malaysia dan pihak kerajaan telah sentiasa mengingatkan sistem perbankan untuk memastikan wang tunai adalah cukup. Kita tak nak pelanggan pergi ke bank nak cuba nak keluar duit untuk kegunaan harian, betul tak cukup. Jadi itu yang paling utama untuk bank. Sistem kita punya teller machine, ATM seluruh negara sentiasa kita tengok diawasi untuk menentukan jumlah wang yang cukup. Nah, itu memang tanggungjawab bank lah. Kita tidak boleh guna tidak boleh membiarkan wang tunai yang tidak cukup. Ya, terutama di kawasan pekan-pekan kecil, ya. Kadang-kadang mesin ATM pun agak terhad. Tapi dah berulang kali datang pun masih lagi out of service. Ya. Sebab kita tengok arahan saranan dari kerajaan supaya menggunakan ATM daripada masuk ke dalam branch, dalam cawangan untuk menggunakan perkhidmatan kaunter. Kita suruh guna sistem elektronik, sama ada kita guna ATM ataupun kita guna perbankan elektronik yang semua bank memberi produk ni. Ya. Dari segi kecekapan penyampaian komunikasi kepada pelanggan, jadi macam mana untuk supaya reach itu dapat kepada golongan sasaran, ya? Sebab kita tidak mahu ramai yang berbaris panjang kemudian sesak di bank. Dia juga dapat kontrol lah dengan kita punya PKP ini untuk kawalan pergerakan. Macam mana tu? Ya, kita bagi tahu sistem ATM terutamanya. Pertama kali kita sarankan kalau boleh kita guna melalui media elektronik, electronic channel.
kalau nak buat pembayaran bil apa semua, sekarang tak payah keluar cash. Kan? Okey. Kita guna online, kita top up kita punya e-wallet ke. Ya. Jadi tapi kalau nak kena pelanggan tetap datang ke bank cawangan, kita sarankan guna ATM. Jadi tak payah masuk. Kan? Dan untuk penggunaan ATM kita dah jarakkan, kita letak, kalau kita tengok gambar-gambar, kita dah meletakkan garisan sebanyak 1 meter untuk jarakkan orang tak menunggu secara rapat-rapat. Ya. Jadi itu, dan kita sentiasa berkomunikasi sama ada melalui media massa ataupun media elektronik untuk memberi nasihat kepada pelanggan kalau tetap kena datang ke cawangan-cawangan bank. Ini prosedur-prosedur yang kita sarankan. Ya, baik. Kalau ada sebarang soalan boleh kirimkan di Facebook kami di MHI, dan kita akan bereaksi ketiga nanti akan sambung berbincang tentang kesan sosioekonomi dalam menempuh cabaran COVID-19. Sampai sini di MHI.